Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dan saya akan berkongsi tajuk yang pertama. Tajuk pertama kita hari ini adalah pembinaan rancangan perniagaan. Awal-awal dalam kita nak start perniagaan ni, semestinya kita kena ada perancangan perniagaan. Tajuk pertama yang kita akan fokuskan adalah bagaimana cara membina rancangan perniagaan yang elok dan juga apakah maksud perancangan perniagaan itu sendiri. Masuk terus kepada pengenalan kepada pembinaan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni bermaksud sebuah dokumen bertulis yang memberi keterangan menyeluruh berkenaan perniagaan atau projek yang dijalankan. Biasanya apabila kita plan atau rancang untuk buat sesuatu perniagaan, semestinya kita ada rangka-rangka yang kita fikirkan, idea-idea yang kita nak realisasikan untuk sesuatu projek itu. Tapi kalau kita tak buatkan dia secara bertulis, benda tu tidak didokumentkan. So pentingnya rancangan perniagaan ini untuk dijadikan sebagai dokumen bertulis supaya kita dapat gunakan ia sebagai panduan. Dalam membuat sesuatu rancangan perniagaan, benda yang utama untuk kita decide adalah memilih dan menetapkan perniagaan apa yang kita hendak jalankan. Contohnya sekarang dalam musim pandemik, apa yang sesuai untuk kita jalankan bersesuaian dengan situasi semasa. Dan di dalam perancangan perniagaan juga kita perlu merangka hala tuju dan juga rancangan bagaimana kita nak mengembangkan perniagaan kita. Maksud bila kita adakan sesuatu projek atau perniagaan, semestinya kita nak dia berkembang dan terus berkembang pada masa akan datang. So, dalam rancangan perniagaan tu kita kena rangka terus apa yang kita akan buat pada masa hadapan dan untuk teruskan kita punya perniagaan. Dalam membangunkan sesuatu rancangan perniagaan, rancangan masa hadapan juga kita perlu letakkan dalam dokumen bertulis tu supaya kita punya perniagaan berada dalam jangka masa yang panjang. Dan semestinya untuk apa-apa rancangan perniagaan, kita perlu kaji industri semasa. Dan contohnya dalam musim pandemik COVID-19, kita perlu kaji sama ada perniagaan yang kita buat itu sesuai atau tidak dengan keadaan sekarang. Contohnya untuk perniagaan secara fizikal sekarang agak susah kan. Jadinya kita kena sesuaikan dengan keadaan semasa, contohnya pergi kepada online perniagaan dan seterusnya. Dan juga kita perlu ada dalam rancangan perniagaan ni, kita kena tuliskan rancangan strategi perniagaan untuk kita terus maju pada masa akan datang. Dan topik kedua kita masuk kepada kepentingan membina perniagaan. Kenapa kalau kita nak bisnes, nak secara orang kata secara sistematiknya kita kena ada rancangan perniagaan. Kepentingan rancangan perniagaan ni secara umum ni kita boleh bahagikan kepada dua sub utama lah. Pertama, kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan sendiri, kita sebagai usahawan yang akan memulakan perniagaan itu, dan juga kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak luar yang berkepentingan kepada kita punya perniagaan. Pertama kita pergi kepada kenapa rancangan perniagaan ini penting kepada usahawan. Pertama, apabila kita membuat sesuatu rancangan bertulis, kita akan nampak dengan jelas apa rancangan kita. Berbeza dengan apabila kita letak dalam kepala kita je, kita rangka-rangka, kadang-kadang benda tu tak visualize. Tak jelas di depan mata kan. Benda ni akan memberi peluang kepada usahawan untuk menilai dan melihat sama ada idea yang dirancang itu teliti ataupun kritis. Maksudnya sesuai ke tak rancangan kita pada masa sekarang. Contoh kita katalah saya rancang nak buka kedai makan sekarang. Secara fizikal sesuai ke tak dengan keadaan pandemik sekarang yang masalah tak boleh nak dine in semua kan, kita baru nak start dine in. So, kalau kita fikir secara kritis dan teliti, saya rasa mungkin berniaga secara online atau delivery lagi sesuai pada masa sekarang. Dan juga apabila kita membuat satu dokumen lengkap, dia dapat memberi kita gambaran sama ada projek kita ni mampu tak berdaya saing, mampu tak untuk terus bersaing dengan kompetitor lain ataupun survive pada situasi sekarang. Lepas tu apabila kita membuat plan secara terancang, kita juga dapat
Ini juga dapat menganggarkan dan mengagihkan sumber perniagaan dengan baik. Contohnya kita ada modal sekian-sekian. Kita boleh rangka apakah kegunaan utama untuk modal tu digunakan. Kita boleh tengok dekat dokumen, benda tu bertulis dan boleh dirujuk oleh usahawan sendiri dan juga para kaki tangan lah untuk mengontrol semua pelbagai sumber tu. Dan juga dengan adanya rancangan perniagaan, panduan yang lengkap, usahawan boleh menilai atau mengkaji balik berdasarkan rancangan perniagaan tu sama ada masalah timbul ini disebabkan oleh perancangan berkenaan ataupun benda lain. Seperti saya cakap tadi, garis panduan dalam rancangan perniagaan ni boleh digunakan untuk usahawan sendiri dan juga pekerja-pekerja untuk memastikan tanggungjawab dan juga tujuan perniagaan itu dijalankan dapat dijalankan dengan selancarnya. Dan juga dengan adanya planu rancangan perniagaan yang lengkap, kita juga boleh menyusun kewangan kita. Sekiranya kita ada modal katakanlah RM10,000, kita boleh tengok dekat rancangan perniagaan itu secara jelas di mana kita boleh membahagikan kepada tempat-tempat yang lebih memerlukan untuk aliran tunai syarikat. Dan juga kita dalam jangka masa yang panjang, kita boleh menilai prestasi syarikat dengan merujuk balik kepada rancangan perniagaan kita, sama ada apa yang kita tuliskan dalam rancangan perniagaan itu dapat dicapai atau tidak. Dan sekiranya tidak, kita boleh menilai sama ada pembaharuan atau perbaikian boleh dibuat secara berterusan lah. Dan juga sekiranya kita dah maju dengan satu produk, kita nak buat produk baru, kita kena merujuk balik rancangan perniagaan kita, apa yang perlu dibaiki, apa yang perlu ditambah untuk memastikan produk baru ini lancar atau laku sama dengan produk yang dah ada sekarang. Dan juga kalau contoh kita dah maju, kita dah stabil semua tapi kita tak cukup modal, kita nak ada bank ataupun pihak luar lah yang akan melabur. Sudah semestinya pihak luar atau bank memerlukan rancangan perniagaan yang lengkap untuk tengok sama ada kita ni mampu tak nak bayar ataupun kenapa reason kita minta bantuan. Benda ni akan menjadi asas kepada bank atau pihak luar untuk tengok dalam permohonan pembiayaan kita. Masuk balik kepada kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak luar. Tadi kita kecek pasal kepentingan kepada usahawan. Lah ni kita kecek pasal kepentingan kepada pihak luar. Pertama adalah pasal kayak tadi juru bank ataupun pegawai bank. Kalau kita nak minta biaya ke apa, kita nak majukan bisnes kita tapi modal tak ada. Jadinya kita kena pergi buat proposal lah orang kata ke. Nak minta dengan pegawai bank untuk pinjaman ke apa. Sudah semestinya dia nak benda black and white. Gapo dia secara detail lah gapo dia penagih kita dapat semua secara detail, maksudnya kita punya situasi, kita nego gano semua. So dalam rancangan perniagaan tu ada belakang. Jadinya juru bank akan mohon rancangan perniagaan daripada usahawan tu untuk dia nilai dulu. Boleh ke tak nak biaya syarikat kita? Mampu bayar balik ke tak kalau dia biaya? Gitu. Lepas tu kepada pembekal pula. Contoh kita nak ambil barang. Kita ambil seluruh kan, kalau kita ambil barang produk contoh. Nego gerah lah kata ke. Kita ambil sikit-sikit sebab kita tak ada modal. Okey, kita balik kepada topik kita iaitu kepentingan kepada pihak pembekal. Okey, kalau contohnya kita sekarang kita nego berah lah kata ke. Kita ambil sikit dulu mula-mula sebab kita baru nak nego. Okey, kita baru nak nego. Jadinya lama-lama kita mesti nak ambil banyak, nak ambil secara bulk sebabnya lagi murah ambil by lori ke apa ke. Jadinya kita tak ada modal tapi kita nak produk tu kita nak jalan ke perniagaan kita. Jadi dengan adanya rancangan perniagaan yang lengkap, kita boleh propose, maksudnya kita boleh jumpa pembekal tu kata nak minta belian secara kredit. Maksudnya kita ambil dulu barang, lepas tu kita akan bayar selepas barang tu laku dengan perjanjian ni semualah. So pembekal untuk dia decide sama ada kita ni boleh percaya ke tak, betul ke kita ni nego laku ke, boleh bayar ke bila sampai masa tu. Dengan adanya rancangan perniagaan tu lah pembekal akan tengok
Dan kalau rancangan perniagaan kita tu lengkap, macam mana kita nak proses kita nak jual, macam mana kita hitung apa semua, dan dia rakyat approve lah. Tu salah satu kelebihan lah untuk bisnes kita kalau kita ada rancangan perniagaan ni. Kita mudah nak minta kerjasama dengan mana-mana pihak. Maksudnya mudah nak suruh orang percaya kita. Okey, lepas tu kepada kaki tangan pula. Kaki tangan ni kira orang baru masuk syarikat kita, katalah pekerja baru masuk. Dia kalau kita tak tahu apa pasal perniagaan kita ke gapo, dia tak tahu nak buat gapo. Maksudnya tujuan, kerja buat apa, nak buat gapo kerja ke. Jadinya dengan adanya rancangan perniagaan ni, kaki tangan ni jelas. Dia kerja ni nak suruh jadi gana, maksudnya nak suruh laku siapa margin berapa, KPI berapa. Jadinya benda pengurusan trade, pengurusan production ke apa semua kaki tangan teh bila ada rancangan perniagaan ni. So pengurusan syarikat tu ataupun pengurusan perniagaan tu akan jadi lebih jelas. Kita masuk kepada apakah kepentingan kepada pelanggan. Kenapa pelanggan ni ada kepentingan juga terhadap rancangan perniagaan. Contoh kita berniaga benda yang mahal, maksudnya benda yang ribu-ribu, puluh-puluh ribu ataupun ratus-ratus lah. Pelanggan ni akan menilai kemampuan perniagaan ni sama ada produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan tu selamat, diyakinkan ataupun eloklah produk tu. Contoh kita jual pemprosesan makanan ke apa benda tu elok ke tahan lama ke. Daripada rancangan perniagaan ni lah pelanggan boleh maksudnya boleh menilai sama ada kita punya proses perjalanan perniagaan tu dipercayai atau tidak. Dia dapat membantu kita menarik lebih ramai pelanggan lah. Dan last sekali kepada pihak pelabur. Tadi bank ni pelabur contohnya individu ataupun syarikat-syarikat lain yang berminat untuk melabur dalam perniagaan kita. Contoh kita sekarang masih lagi SME katakanlah. Kita masih lagi dalam SME, kita perlukan modal yang tinggi untuk kita expand kita punya bisnes. Jadi kita akan mencari para pelabur secara individu lah untuk sama-sama join dalam kita punya perniagaan, kata partner ke apa kan. Jadi untuk kita menarik minat para pelabur tu, kita perlukan dokumen bertulis contohnya seperti rancangan perniagaan lah ataupun orang panggil kertas kerja, proposal. Untuk kita senaraikan secara menyeluruh daripada A to Z. Apakah kita punya perniagaan, apakah biodata usahawan, biodata perniagaan dan juga pengalaman perniagaan sebelum ini yang dah berjaya. Jadinya para pelabur akan menilai, maksudnya masyarakat kita ada kebolehan untuk para pelabur akan menilai syarikat kita ada kebolehan untuk terus bersaing dalam industri dan itu akan menarik minat para pelabur. Sekiranya kita tak buat rancangan perniagaan ni dengan elok, orang luar semestinya tak nampak apa yang kejayaan kepada bisnes kita. Jadi kita kena tunjukkan semua dalam rancangan perniagaan supaya ia memudahkan bisnes kita untuk berkembang pada masa akan datang. Kita ada short quiz lah untuk tadi. Lepas tu kita akan recap balik yang tadi sebab ada yang baru masuk. Boleh ya? Harap bersabar ya. Kita nak admit orang banyak-banyak dulu sebab ada baru masuk lagi. Lepas tu kita recap balik deh. Takut saya kecek laju sangat kau saat ni. Balik kepada perancangan perniagaan tadi. Perancangan perniagaan ni maksudnya kita panggil macam kertas kerja lah. Kalau macam contoh benda macam, nampak kau saya tunjuk ni? Macam file gini lah, benda lengkap panduan rancangan perniagaan kita. Jadinya, contoh kita buat satu file, kalau orang panggil bahasa negara ni kat proposal lah. Proposal berkaitan secara menyeluruh. Proposal atau kertas kerja, kertas projek, orang kata. Kalau kita nak buat sesuatu perniagaan tu, kita kena register gapo dengan SSM gapo semua. Jadinya kita kena buat detail rancangan perniagaan kita. Kalau pihak luar atau orang dalam sendiri nak tanya pasal perniagaan kita, benda tu ada dah hard copy, maksudnya bukan dalam kepala kita saja. Jadi dia nampak kita punya perniagaan atau bisnes ni sistematik lah. Dan sistematik dan juga pandangan kita ni pada masa akan datang. Maksudnya kita dah dokumen semua benda dah. Jadi kalau dalam bisnes ni, semua benda kena hard copy. Maksud kalau kata soft copy pun boleh. Maksudnya tipe dari komputer pun boleh. Maksudnya dia kena ada dokumen. Gapa-gapa dalam perniagaan ni kena ada dokumen. Sama ada kita nak buat rancangan perniagaan, kita nak beli barang ke gapa ke, semua kena sipir belaka. Sebab perniagaan ni benda jangka masa panjang dan juga
kita nak jalan seomok, nak jalan selari dengan perjalanan harian kita. Jadinya benda tu kena ada seomok lah sebagai dokumen penting dalam syarikat. Okey. Secara detailnya setelah perancangan perniagaan ni, dalam tu kita kena pilih projek gapo kita nak. Projek gapo kita rasa boleh maju dan kita kena detailkan lah dalam dalam rancangan perniagaan tu projek gapo semua pasal projek. Dan lepas tu, lepas kita dah senarai projek, kita kena ada macam step pula. Contoh projek A ni, gana kita nak maju ke dia pada masa hadapan. Masa mula-mula nak perkenal ke dia gana. Bila orang dah kenal sikit, gana pula kita nak besar ke kita punya pasar. Benda tu kena ada dalam rancangan perniagaan. Okey. Apa itu rancangan perniagaan? Berkaitan dengan perniagaan yang dicuburi. Maksudnya contoh kita nak buat nego produk lah ke apa. Kita kena kaji dulu pasaran untuk produk tu. Maksudnya kalau kita kata nak nego produk hak kesihatan, kita kena kaji pasaran mana hak kita boleh target untuk kita jual barang kesihatan ataupun suplemen ni. Jadinya bila kita ada target, kita boleh bangun rancangan perniagaan kita. Maksudnya contoh sebulan kan kita nak perkenalkan dia. Bulan lain, plan lain pula untuk teruskan kita punya projek tu. Siapalah dia maju sendirilah. Maksudnya maju sendiri tu kita tak perlu nak kontrol semua. Orang kenal dah produk kita. Okey, lepas tu kalau musim pandemik COVID ni, tak semua produk ataupun perkhidmatan yang kata boleh kekal lah. Contohnya masa nego kedai makan ke, setakat ni kita struggle susah lah untuk nego kedai makan ke apa. Jadinya kalau kita nak inovatif sikit, orang kedai makan lah ni ada Foodpanda, ada Grab ke apa, kita buat delivery. Ataupun kita ambil booking open order dulu ke apa ke. Kalau produk kering ke apa pun, kita boleh nego online lah ni semua. Sebabnya tak sesuai dengan masa pandemik ni, orang nak pergi kedai kita. Susah sikit lah benda tu. Jadinya dalam rancangan perniagaan ni kita kena masuk benda tu. Kita kena update semua rancangan perniagaan kita. Untuk ramalan, kita balik kepada ramalan situasi semasa. Contoh kalau kita buat dah sebelum ni, kita punya rancangan perniagaan ni sebelum COVID kita buat katalah kan. Kita buat sebelum COVID, kita punya rancangan perniagaan ni lebih kepada kedai fizikal. Maksudnya kita buka kedai, kita tunggu pelanggan mari ke apa. Jadi bila dah situasi ekonomi ataupun keadaan semasa berubah dah, kita kena update balik pengurusan perniagaan kita tu. Maksudnya ramalan akan datang. Contoh kita ramal COVID ni sampai hujung tahun ni tak settle lagi ke apa ke, kita kena ubahlah cara macam mana kita nak terus promote untuk membangunkan perniagaan kita. Contohnya lah ni industri teknologi makin maju, jadinya kita boleh belajar untuk kita onlinekan bisnes kita, ambil order, ataupun kalau kita tak stay tu kita ada runner ke apa ke, supaya kita punya bisnes tu berjalan lancar walaupun kedai kita fizikal tu tak boleh buka. Saya rasa ramai dah buat gitu lah ni guys, sebab lah ni teknologi maju dah. Okey, untuk rancangan strategi perniagaan untuk kekal berdaya saing. Kalau untuk berdaya saing ni kita kena buat juga analisis. Maksudnya kita kena tengok lah. Maksudnya kalau kita nego kedai makan, kompetitor kita gana. Macam mana kita nak berdaya saing. Contoh kedai sebelah jual masakan panah. Okey, kita macam kalau fikir logik untuk kita berdaya saing, kita tak boleh jual makanan panah juga tapi kedai sebelah. Sebabnya pelanggan akan pilih satu je. Dua-dua jual benda yang sama, makanan panah dua-dua. Jadinya pelanggan pilih salah satu je lah sebab benda yang sama. Jadi untuk kita berdaya saing, kita kena jual benda yang berbeza daripada orang lain. Contoh kita duduk tempat banyak kedai. Kalau ada dah orang jual kedai makan, masakan panah ke apa ke, kita jual nasi lauk pula untuk pagi ataupun benda lain lah. Ataupun kedai runcit ke. Maksudnya pastikan dalam satu kelompok tu, jangan kita elak daripada kita jual benda yang sama daripada orang lain. Supaya ni kalau pelanggan saya pergi beli katalah. Saya pergi kedai A jual masakan panah. Tapi saya juga nak beli barang-barang runcit, contoh barang-barang kering. Jadi saya boleh pergi kedai B. Jadi dua-dua peniaga A tu akan dapat pelanggan. Jadi maksudnya strategi kita untuk berdaya saing. Kalau kita duduk jual benda yang sama, pelanggan tak ramai. Jadi
kita tak boleh nak tarik pelanggan tu lah. Kita balik kepada kepentingan rancangan perniagaan. Kita boleh balik dah sebab ramai ni baru masuk. Okey, kepentingan perniagaan maksudnya pihak mana berkepentingan kepada rancangan perniagaan usahawan tu buat. Mula-mula usahawan tu sendirilah, lepas tu pihak luar juga sebabnya dia nak tengok kita punya perancangan bisnes kita. Pentingnya sebabnya kalau usahawan dia ada idea dia tahu bisnes dia tu gapo dia semua okey, tapi orang luar tak tahu gapo ada dalam kepala kita ataupun ada dalam simpanan kita lah, kata dalam telefon kau gapo kau orang luar tak tahu. Kalau kita tunjuk secara kita kurang-kurang tu jadi orang luar pun tak faham. Jadinya benda rancangan perniagaan ni penting untuk orang luar tu jelas pasal segala detail perniagaan kita, step by step gapo perkhidmatan kita, berdata usahawan tu sendiri dipercayai ke tak, bisnes tu register dengan SSM ke tak, benda tu penting. Okey. Okay. Kepada contoh yang kita kata tadi kepentingan kepada usahawan. Itulah macam saya kata kalau dia fikir secara teliti dan kritis. Maksudnya bila kita dah buat bertulis pengurusan apa ni? Kita dah buat secara bertulis rancangan perniagaan kita pada awal-awal kita buat bisnes. So, bila industri semasa berubah ataupun keadaan semasa berubah, kita tak boleh nak stay dengan rancangan perniagaan yang sama. Maksudnya pemasaran ke, produk kita ke sesuai ke dengan situasi lah ni. Jadinya dengan adanya benda bertulis, usaha kita sendiri sebagai usahawan tu jelas. Saya ni kena tukar dah ni produk saya, kena ubah dah ni supaya sesuai dengan industri semasa. Dah produk ni tak jalan, kita nak bisnes kita maju, kita pun perkenal produk baru. Sebab tu pentingnya rancangan perniagaan ni supayanya kita nampak depan mata lah maksudnya. Jadinya kita boleh ubah. Kita ingat dah gapo kita buat belum ni, kita ubah untuk pembaharuan. Sama lah dengan produk saya kata gambaran sama ada projek yang dipilih mampu berdaya maju atau tidak. Gitulah. Sama ada produk kita pilih tu boleh tak nak survive. Kalau kata COVID survive. Kalau lepas COVID dia boleh survive juga. Kita nak projek gitu. Jadi benda ni usahawan boleh maksudnya boleh tengok balik lah pengurusan, boleh tengok balik rancangan perniagaan dia tu. Lepas tu dia boleh ubah lah untuk pembaharuan dengan apa. Okey. Dan juga kalau contoh kita musim pandemik ni, saya percaya kita punya modal ke, untung ke, akan efek lah kan, kita akan efek. Jadinya kita kembali balik kepada rancangan perniagaan kita tengok tempat mana kita lebih belanja, tempat mana kita boleh kurangkan, tempat mana kita boleh jalankan tanpa kos, kita boleh tengok gitulah. Jadinya modal kita tu boleh bagi secara efisien, secara molek. Dan juga pengagihan sumber. Contohnya kalau kita tutup, kalau kita ada kedah fizikal, kalau kita tutup tu boleh jalan tak perniagaan kita. Kalau musim pandemik kita tutup perniagaan kita boleh jalan juga, kita mungkin boleh kurangkan, kita agihkan mana yang perlu dulu berdasarkan situasi semasa lah. Jadinya benda tu boleh diupdate balik, kita boleh tambah balik dalam rancangan perniagaan kita tu berdasarkan situasi semasa bila-bila kita akan ubah begini. Jadinya untuk masa hadapan kalau ada masalah lagi, kita sebagai usahawan boleh rujuk balik benda tu sebab kita dah update sepanjang kita punya bisnes ni. Okey. Dan juga kalau ada masalah apa-apa timbul, contohnya produk kita tak kurang laku ke, kurang berjaya ke, kita boleh tengok balik apa benda yang tak ada dalam kita punya rancangan perniagaan ni. Apa yang kita boleh improve, contohnya nak tambah promosi ke, nak lebihkan free gift ke gapo-gapo promosi semua tu, jadinya kita boleh tengok balik dekat kita punya rancangan perniagaan tu. Okay. Untuk macam contoh kaki tangan ataupun usahawan tu sendiri, kalau kita ada masalah ke apa-apa ataupun kita hadapi situasi yang tidak dijangka lah. Kalau benda tu kita dah tulis ataupun kita ramalkan dalam rancangan perniagaan, jadi mudah untuk kaki tangan ataupun kita sendiri ni usahawan ni untuk untuk ubah kita punya pengurusan berdasarkan situasi semasa lah. Jadinya kaki tangan ni kalau kita royak saja, kadang-kadang ialah kita
tak jelas kayak saja hari ni ingat. Esok nak buat gan saya tak ingat dah. Kalau gini-gini kena buat gan boh tak tahu deh. Jadinya bila ada garis panduan ni, kaki tangan tu jelas dah. Kalau gini boleh buat gini. Tak perlu nak tanya boh. Jadinya macam kalau contoh pelanggan ke gapo-gapo, ada masalah ke gapo, kaki tangan tahu dah. Jadinya tak perlu nak kena panggil manager ke boh ke. Jadi kita boleh entertain, kita boleh layan pelanggan direct. Ya. Untuk membuat dan seterusnya kita nak buat ramalan jualan, perbelanjaan dan aliran tunai. Contohnya kalau musim-musim ni kita akan buat ramalan terus. Sebelum ni katalah kita boleh sell kata untuk peniaga kecil kita boleh sell 5,000 sehari. 5,000 sehari. Kalau musim lain ni agak-agak kita mungkin boleh separuh ke okey gitulah ramalan jualan. Jadinya untuk kita buat ramalan jualan tu bila kita dah tahu jualan kita mungkin akan kurang bila musim pandemik ada masalah, ada banjir, ada hujan ke apalah kata okey. Jadinya kita boleh adjust perbelanjaan kita. Mana kita rasa tak perlu tu kita kurangkan. Mana yang kita kata boleh jimat tu kita jimatkan. Dan juga kita boleh jaga aliran tunai perniagaan. Maksudnya bila kita rasa kita punya perniagaan itu kurang, kita kena jaga belanja kita supaya belanja kita tu tak lebih daripada kita punya untung tu. Jadinya pastikan aliran wang tunai perniagaan itu sentiasa positif supayanya perniagaan kita tu nampak berdaya saing, nampak maju untuk kita minta biaya ke gapo ke. Kena kontrol sikit perbelanjaan semua. Jadi benda tu kita boleh tulis dalam rancangan perniagaan. Jadi kalau ada masalah ke gapo kita boleh rujuk balik dekat situ lah. Dan kalau ni menerangkan tugas kaki tangan. Sama macam garis panduan tadi, kaki tangan boleh kalau macam kaki tangan baru kita boleh juga share rancangan perniagaan kita jelas ni kepada kaki tangan. Jadinya kita tak payah nak goyak hari-hari nak ingat kaki tangan ke. Kadang-kadang kita bila kaki tangan ni dia banyak kerja, kita tak ingat juga jadinya kalau ada gapo-gapo kaki tangan boleh rujuk terus. Jadinya kalau kaki tangan tu sendiri ada idea nak tolong bisnes sebab dia hak berurusan hari-hari dengan pelanggan ataupun pengurusan bisnes. Jadi sekiranya kaki tangan tu ada idea atau apa dia boleh bagi cadangan dan kita boleh tambah balik dalam kita punya rancangan perniagaan tu. Okey. Dan bila kita buat rancangan perniagaan yang lengkap, kita dah senaraikan segala perkembangan perniagaan semua, kita boleh nilai prestasi perniagaan kita sama ada contoh dalam masa 5 tahun akan datang. Perniagaan kita ni duk mana dah? Daripada peniaga kecil boleh buka kedai. Daripada ni boleh buka cabang yang lain lagi. Jadi kita boleh rancang, kita boleh nilai prestasi perniagaan dan dalam masa yang sama kita boleh plan bajet kita. Dalam masa jangka 5 tahun kita kena sipir aliran tunai kita banyak mana, modal kita banyak mana, sama ada kita perlu biaya ke tak. Jadi dengan adanya rancangan perniagaan, kita boleh tengoklah keperluan kita untuk setiap 5 tahun akan datang. 5 tahun ni buat apa, 10 tahun lagi buat apa macam itu. Okay. Dan untuk contoh kata kita dah ada, kita perniagaan kecil SME, kita buat sendiri, kita kata kita nego sambal lah ni, sambal ada kering katalah ke. Kita ada store produk je lah ni. Jadinya, tapi kita nampak macam maju produk kita ni, boleh jual lagi. Maksudnya online pun laku, kedai pun laku, maksudnya banyak ejen, banyak ni ke. Jadinya dengan adanya rancangan perniagaan ni, kita boleh perkenalkan produk baru dan kita tengok aplikasi dia dengan rancangan perniagaan sekarang ni sesuai dengan produk baru. Katalah sekarang nego sambal biasa je. Lepas tu nak nego sambal kebilih pula. Kita boleh tengok dekat rancangan perniagaan kita ni, target customer kita sama ke kos kita sama ke sebab sebelum ni sambal kosong. Sekarang ni kebilih pula. Sambal kebilih. Jadi kita punya modal naik. Kita punya perbelanjaan akan naik. Jadinya kita boleh update kita punya rancangan perniagaan untuk produk baru ni berdasarkan rancangan perniagaan kita yang dah ada. Jadinya kita tak payah nak buat daripada awal. Macam nak rancang daripada awal nak nego produk ni ke. Benda tu dah ada dah. Kita hanya update semua. Kita tambah semua pun menambahbaikan kepada kita punya rancangan perniagaan. Jadi setiap kali kita nak tambah produk baru, benda tu mudah untuk kita. Kita hanya adjust supaya sesuai lah dengan produk baru tu. Okay. Dan yang tu dia akan rancangan perniagaan juga menjadi asas cadangan bagi permohonan pembiayaan.
Jadi bila kita dah update semua kita punya rancangan perniagaan ni, rancangan perniagaan kita tu kira kata up to date lah. Selari dengan arus aliran semasa lah, maksudnya selari dengan perkembangan industri semasa, selari dengan teknologi semasa. Jadinya orang akan tengok, oh bagus rancangan perniagaan ni. Maksudnya dia jelas, dia ada daya maju yang bagus sebabnya dia selari dengan arus semasa. Kalau kita rancangan perniagaan kita ni duk takut lama, katalah kita tak usah nego online. Duk nego online kita duk takut lama. Bila orang tengok tu, orang tengok tak sesuai dengan keadaan sekarang. Kata sekarang ni orang dah start nego online banyak tu. Jadi bila orang pembiayaan contoh macam bank ko, pelabur ko, dia tak nampak kita mampu berdaya saing. Sebab tu kita kena masukkan semua setiap penambahbaikan, setiap analisis industri ataupun situasi masa tu kita kena update semua dalam rancangan perniagaan. Supayanya kalau kita tengok rancangan perniagaan kita tu sesuai dengan searus zaman lah orang kata. Okay, tadi untuk usahawan. Dengar je lah kau, takut tak dengar pula. Jelas. Jelas ya? Jelas. Dengar. Okay. Terima kasih untuk respon. Okay, kita masuk balik kepada kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak luar. Okay. Mula-mula tadi kita katalah kita nak buat pinjaman lah kata daripada kita ada satu cawangan. Kita rasa kita mampu nak buka cawangan lain untuk produk kita. Jadi kita nak modal toko lah orang kata okay, modal toko nak rolling, nak buka cawangan baru tu nak sewa tempat lagi dengan alat lagi. Jadinya kita tak ada modal, katalah kita tak ada modal nak buat semua benda tu, kita perlukan pinjaman perniagaan. Sama ada daripada bank ataupun institusi keuangan lain lah ada. Jadinya kita nak pergi minta permohonan pembiayaan tu, kita tak pergi saja, kita pergi dengan kertas kerja. Okay, kita kena buat orang kata kertas kerja proposal untuk ni lah, untuk minta pinjaman dengan pegawai bank dan juga institusi lain ni. Kita kena pergi present dulu, kita kena pergi tunjuk dia dulu gapo kita punya projek ke. Jadinya kalau kita tak ada rancangan perniagaan lah daripada kita mula buka nego tu, agak susah rasanya kita nak senaraikan gapo-gapo kita buat dah, gapo-gapo penambahbaikan nak kita buat dah sebelum ni untuk menunjuk ke produk kita, bisnes kita. Contoh selama 5 tahun kita nego. Kalau lepas 5 tahun tu kita nak pergi minta pinjaman, kita baru nak buat. Agak-agak ingat lagi tak gapo kita buat 5 tahun lagi tu. Nak karya tu jadi payah lah kiranya. Jadinya kalau kita buat awal-awal rancangan perniagaan kita ni, bila kita dah rasa ready nak buat pinjaman pembiayaan ni, kita boleh teliti balik, revise balik rancangan perniagaan kita ni bersesuaian dengan kehendak inilah pegawai bank, maksudnya bersesuaian dengan tujuan. Kata kalau pegawai bank ni, biasanya sebagai pegawai bank kalau kita nak buat biaya ke apa, kita tengok kebolehan perniagaan ni untuk survive. Maksudnya selama mana dah perniagaan ni dalam bisnes. Dan juga dia akan tengok kepada penyata keuangan syarikat. Sama ada penyata keuangan syarikat tu dari segi positif. Maksudnya ada untung seumur ko, rugi seumur ko, ataupun daripada dia rugi untung maksudnya ada pembaharuan di situ. Jadi dia kena tengok. Dan penyata keuangan ni juga adalah salah satu benda dalam rancangan perniagaan. Macam mana kita nak kontrol keuangan kita. Jadi benda tu kita akan ada dalam rancangan perniagaan kita. Pegawai bank akan refer dekat situ lah. Dia akan tengok progres kita daripada tahun ke tahun. Kalau benda tu katalah dia kata perniagaan ni mampu. Kalau kata sebelum ni dia rugi pun dia mampu nak naik balik, nak bounce balik dengan situasi semasa. Jadinya kepercayaan tu ada. Jadi kita pun tak susah sebab kita hanya update je rancangan perniagaan kita sebab kita ada dah sebelum ni. Daripada kita nak buat daripada scratch atau daripada awal. Jadi di situlah pentingnya rancangan perniagaan kepada pihak bank untuk nilai usahawan tu sendiri dan juga perniagaan dia sama ada dia sistematik ke dalam bisnes macam gitu. Kalau pada pembekal pula, okey. Macam saya tadi kita beli barang mula-mula beli sikit-sikit dulu sebab kita modal sendiri, kita rolling modal sendiri tak banyak lah kata okey. Sorry. Okey, kita rolling tak banyak modal. Jadi kita beli sikit-sikit dulu.
Jadi lama-lama kita kata kita pinjam dengan family kau dengan keluarga kau gapo kau kan. Tapi tak kan nak pinjam sama deh. Tapi kita nak gimme pohon dengan bank, kita punya bisnes tak stabil lagi. Macam kalau tengok ke baru baru setahun dua, lepas tu kadang-kadang siapa tu kadang-kadang siapa margin ke dok. Jadi nak pergi mohon ke bank tu kira macam tak layak lagi lah. Jadinya kita kena ada kata Gana panggil kerjasama. Kerjasama partner. Kita ada kerjasama. Kita kenal pembekal kita. Kita beli dengan dia sama. Sebelum ni kita ambil, kita bayar dulu barang. Tapi lah ni kita cuba nak besar ke kita. Kita lah ni target market kita dah besar. Target market kita dah besar, customer dah ramai, orang dah kenal ada barang kita. Jadinya kita naklah produk banyak sebab kita naklah supply banyak sebab demand banyak. Orang minta banyak. Contoh kita jual beras ke apa beras siye. Orang nak banyak dengan kita tapi kita nak ambil benda tu dengan lori dengan trailer tu kita tak ada bajet. Jadinya kita boleh buat perancangan perniagaan molek sikit. Kita present segala kita punya rancangan-rancangan untuk pasaran semua target market kita, pelanggan setia apa semua, penyata keuangan semua lengkap. Kita boleh bawa rancangan perniagaan ni kepada pembekal. Kita boleh, maksudnya kita boleh minta lah dia nak kerjasama. Boleh tak kita nak ambil dulu barang. Kita bayar deposit dulu separuh ko, gana ko. Sebab benda tu banyak ke. Jadinya pembekal tu dia kena percaya juga kita. Betul kau perniagaan ni boleh jual, betul kau. Ambil banyak ni boleh laku, boleh bayar balik dalam masa. Contoh dah dia kata, kita janji nak bayar sebulan. Sebulan lepas kita ambil barang, kita bayar pula. Habis semua. Jadinya pembekal nak tengok situlah aliran tunai kita. Dapat kau ada usahawan ni bayar balik seperti yang dijanjikan. Sebagai pembekal, dia pun nego juga. Jadi dia tak nak ambil risiko. Jadi sebagai pembekal ni, sebagai peniaga, dia akan tengok orang yang mampu survive, orang yang mampu bayar balik benda tu untuk dia bekerjasama. Jadi kalau kita buat rancangan yang teliti, maksudnya jelas pembekal tu nampak kita punya proses proses aliran kita punya bisnes tu. Jadinya dia akan mudah nak percaya kita. Bila kita jaga kepercayaan pembekal ni, mudah untuk kita dapat kata jual macam ambil produk dulu tu lah. Maksudnya kita situ kita save modal kita dah. Sebagai peniaga kecil untuk yang berusaha untuk besarkan peniaga kita jimat dari segi bahagian kos bahan mentah, kos bahan fizikal. Jadi kita boleh lebihkan kepada benda lain sementara kita nak tunggu modal trolling modal trolling dapat untung dulu dan kita bayar pembekal. Di situ kegunaannya di situ kegunaannya rancangan perniagaan kepada usahawan lah untuk kita tackle orang untuk kerjasama dengan kita. Lagi ramai orang kerjasama dengan kita, lagi ramai orang percaya dengan kita, lagi mudah untuk kita nego. Okay, kita boleh kalau kata stok tak cukup, kita boleh kontak pembekal, stok tak cukup dah ni nak tambah tapi duit tak ada lagi. Kata okey boleh. Sebab dia percaya dah kita dah ada rancangan perniagaan yang lengkap. Okay. Okay. Untuk kaki tangan pula. Okay. Macam kita ayat tadi, kata mula-mula kita kedai kecil dulu katalah. Kita baru ada kedai sebutir. Sekejap ya. Okay. Jelas nampak serah kau? Boleh. Okey. Kita maaf ya ada kita balik kepada kepentingan mengapa kaki tangan ni ada kepentingan juga dalam rancangan perniagaan. Sebab kaki tangan ni juga adalah separuh daripada perniagaan itu sendiri. Kalau kita tak ada kaki tangan, kita sore, kita nak buat kerja payah juga ke. Jadinya bila kaki tangan ni kena proses ataupun kata-kata aliran gana perniagaan kita gerak. Ataupun gana usahawan tu sendiri, bos kita tu kontrol dia punya bajet semualah dengan perjalanan bisnes ke apa. Jadinya mula-mula kita ada store kedai dah. Kaki tangan katalah ada 2 orang. Ada masalah lagi lah kita nak royak store ke kaki tangan kita ke. Macam kalau gapo-gapo kaki tangan kita tak tahu nak berusaha dengan pelanggan, dia boleh tanya kita balik. Sebab masa tu 2 orang baru. Kalau katalah kita ni nak maju dah, kita nak buka cabang yang baru ataupun kita nak besar kedai. Ramailah kita nak recruit, nak ambil kaki tangan baru. Jadinya bos kena royak sama, manager kena royak sama gana kita punya proses
Katalah bahagian ni gini nak cerita seumur. Lepas tu kalau katalah selera 3 bulan, tak ingat pula ada isu baru. Kaki tangan kata tak tahu nak deal. Kalau pelanggan tunggu dulu nak jumpa manager. Jadi pelanggan tu kena tunggu dulu. Kaki tangan ni nak kena tanya manager dulu. Kalau kita dah buat perancangan perniagaan yang jelas dalam bahagian proses dan proses pengurusan dan perkhidmatan tu kita letak jelas-jelas. Kaki tangan tu perlu buat gana, gapo flow, gapo semua. Contoh kalau kita hadapi masalah hari-hari kita nego dengan pelanggan, kita update lalu. Kalau jadi gini, gapo kaki tangan tak perlu buat. Tak perlu tanya boh dah. Jadi kaki tangan tu boleh layan terus pelanggan. Pelanggan pun akan puas hati dan dengan itu kita boleh tarik pelanggan balik lah. Dan juga kaki tangan kalau kaki tangan baru. Maksudnya bos kalau sebagai usahawan ni baru nak maju, mestinya kita sibuk ada tak ada nak cara, okey. Jadinya dengan adanya rancangan perniagaan ni, kaki tangan hak baru tu boleh rujuk sini dulu. Boleh rujuk dulu tanpa kita perlu maksudnya briefing, kita perlu terai lama-lama. Dia tengok dulu flow, kalau benda tu tak faham juga barulah kita akan terangkan secara jelas. Maksudnya kita dah jimatkan masa kita sebagai usahawan, kita boleh fokus kepada benda lain dah. Jadi benda-benda kecil atau benda-benda simple ni kaki tangan ada rujukan sendiri nak deal gana. Ataupun kaki tangan hak bersenior sikit boleh jelaskan berdasarkan rancangan perniagaan kita tu di bahagian pengurusan. Jadinya kita boleh fokus benda lain lah sebagai usahawan. Okay. Macam sebagai pelanggan tadi. Bila kita ada rancangan perniagaan, okay, kata kaki tangan kita ni pandai dah. Tahu dah nak handle kalau isu gini gana, kalau tu gana, tak perlu nak tanya bos nak kerja pelanggan tunggu lama dulu ke apa ke. Kalau macam sekejap. Okay, maaf ya kita ada gangguan sikit. Okay, kita balik kepada pelanggan. Tadi kita kata kaki tangan tahu dah semua benda. Kalau kata ada masalah apa kaki tangan boleh handle terus. Jadinya pelanggan ni dia puas hati. Dia kata macam kaki tangan ni bagus. Kalau kita pergi beli kedai, kita kan aim dah. Okay, staff ni molek. Saya nak staff ni layan saya. Jadi kita tanya berapa dia ada. Jadinya pelanggan akan suka kedai kita sebab staff kita tu dah berpengalaman. Dan kita pun nak jaga staff kita tu kan. Jadinya kita kena ada rancangan perniagaan tu lah. Okay, lepas tu sebagai pelanggan, bila kita tengok staff tu elok, tahu dah proses flow gapo lancar, dia layan kita beli produk ke gapo. Dan juga dia tengok semua kita punya pengurusan semua, pelanggan tak percaya kita. Jadi kita ada satu kelebihan dah. Kita ada pelanggan tetap. Dia pelanggan ni, contoh saya sendiri sebagai pelanggan, saya akan tengok kaki tangan hok boleh layan saya molek. Hok tahu semua benda saya tanya. Kalau kata saya nak minta diskaun, saya nak minta cat gig, kalau kata nak beli mari, nak cat putih, kaki tangan boleh decide terus. Jadinya saya suka benda gitu. Saya sebagai pandangan saya sebagai pelanggan lah. Jadinya benda tu satu kelebihan lah kepada kita punya perniagaan. Pelanggan kita dah pelanggan tetap, kita tanpa kita perlu buat extra promosi. Tak perlu nak pergi promote lebih-lebih, nak spend duit lebih kepada pemasaran untuk tarik pelanggan tetap. Dengan daripada segi pengurusan, daripada segi kita jaga staff kita tu sendiri, gana dia layan pelanggan tu sendiri akan stay dengan kita, akan tetap dengan kita. Jadi benda tu secara smooth, secara lancar lah pelanggan tu, kita tarik pelanggan tu tanpa kita nak perlu usaha lebih. Itu pentingnya kita ada rancangan perniagaan supaya kita boleh kontrol pengurusan kita supaya sistematik. Jadi bila pengurusan kita sendiri dalam bisnes tu elok, insya-Allah lah kita punya perniagaan tu akan terus berjaya majulah. Okey, daripada segi pelaburan pula. Okey, katalah tadi kita baru lagi dalam setahun dua, kita dah buat kongsi dengan pembekal semua, dah buat usaha sama dengan pembekal. Tapi kita nak lagi modal tu. Katalah kita buka dasar, kita kata macam tadi contoh kita beli beras ye. Beras ni benda kata bajet mahal lah katalah ke. Kita deal dah dengan pembekal apa semua, katalah slori apa semua dah.
tapi setakat tu je pembekal mampu bagi kredit limit kita. Dia kata dia dengan rancangan perniagaan kita, dengan kita jalankan perniagaan apa semua ni, dia kata dia yakin setakat 1 lori je. Kata satu tan lori je nak bagi kredit kita. Tapi kita nampak pasaran ni makin maju. Orang minta kita punya pemintaan beras ni makin maju. Kita boleh nak import pula ke tempat lain, ke negeri-negeri lain ke apa ke. Jadinya kita perlukan modal. Tapi kita nak pergi dekat bank, kita tak siapa lagi requirement hot bank tu nak. Jadi adalah salah satu alternatif untuk kita tambah modal ni adalah kita cari pelabur. Pelabur tu sama ada ahli keluarga kita ataupun orang-orang luar lah. Orang luar yang individu ataupun syarikat lain sendiri pelabur dalam kita punya bisnes. Jadi di situ kita ada modal lebih tanpa kita keluarkan modal kita sendiri. Jadi untuk tarik pelabur ni, pelabur dia akan labur duit dia. Duit tu, modal tu bukan sikit. Dia nak tengok rancangan perniagaan yang kita ada tu. Maksudnya kata balik modal lah. Katalah dia bagi kita pinjam labur kita 100,000. Dia tak akan, kalau kita setakat kita boleh bagi dia 150,000, saya percaya dia tak akan nak melabur. Sebab kalau 50,000 tu sikit je bagi nilai 100,000. Maksudnya 50% je margin. Kita balik kepada pelabur tadi. Okey, sebagai pelabur kita nak tengok rancangan perniagaan. Contoh kalau saya melabur pun saya akan tengok dulu rancangan perniagaan sesuatu syarikat, sesuatu bisnes yang kita labur tu. Kita tengok rancangan perniagaan tu sebab kita bukan nak tengok masa sekarang je. Kita nak tengok pada masa akan datang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Pelaburan kita daripada 100,000 tu boleh bawa kepada berapa ratus ribu. Nak tengok perniagaan tu boleh maju setara mana. Kalau sebagai pelabur ni kita bukan suka-suka, kita nak untung lah kita melabur kan. Jadinya rancangan perniagaan ni penting kepada usahawan tu. Usahawan tu nak pelabur, kita peniaga nak pelabur. Jadinya kita perlu buat rancangan perniagaan ni yang menunjukkan kepada pelabur tu kita mampu. Jadi kita nak tunjuk kita mampu tu kita kena jelas molek lah kita punya pengurusan gano, pengurusan kita sistematik dah gano-gano, lepas tu proses flow kita. Proses flow kita daripada kita buat, kata kita ambil produk, kita transport produk, semua kita delivery produk kepada pelanggan semua. Dia nak benda tu jelas. Jadi bila pelabur tengok rancangan perniagaan kita ni, pelabur tu sebagai orang luar, sebagai katalah pelabur ni tak biasa dengan bisnes, dia tengok logik. Maksudnya benda ni munasabah lah, rancangan perniagaan kita ni munasabah untuk dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan datang tu balik modal ke dia, gapuk dia labur. Jadi dia percaya. Dia percaya kita. Jadinya sebab tu pentingnya rancangan perniagaan hak lengkap, hak menyeluruh dia kata. Menjelaskan segala-galanya pasal bisnes kita bersesuaian dengan kehendak pelabur. Kita kena tengoklah pelabur tu tujuan dia buat apa dia labur. Kita boleh tengok, kita boleh cuba analisa buat apa dia labur, tujuan dia gapo. Jadinya pastikan kalau kita nak dalam rancangan kita masa akan datang kita nak tarik pelabur kita pastikan kita maintain rancangan perniagaan kita tu dia molek. Supaya pelabur tu berminat. Habis dah untuk topik untuk session 1 ni. Dan dah sambil-sambil tu kita nak last 10 soalan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan pun boleh. Assalamualaikum Puan. Ya saya. Saya Fazril dari Babak Bacok. Ya saya. Kita asas perniagaan ni kita mesti ada kerja kan? Ya. Okey, jadi untuk buat kerja tu macam mana Puan? Poin-poin penting untuk kita meyakinkan pelabur ataupun pihak-pihak luar. Okey, faham. Okey, tadi kita baru masuk kata pengenalan lah gapo dia rancangan perniagaan gapo. Okey, kalau nanti kita punya session kedua lepas rehat ni, kita akan masuk secara detail strategi membina rancangan perniagaan. Dalam tu kita akan ada lah gapo dia kata elemen-elemen ataupun konten-konten yang kena ada dalam rancangan perniagaan. Saat ni baru nak pengenalan dulu lah apa kita perlu buat benda ni. So minta Cik join juga lah untuk session seterusnya sekejap lagi deh. Okey, beres. Yang terlepas tu macam mana, Cik? Terlepas? Baru masuk ke? Saya masuk ada masalah lain sikit, hujang. Hujan. Ada nota deh.
Nota ada. Kita record juga kalau awak perasan kita masa awal-awal tadi kita dah inform kita record kita punya presentation ni. Jadi insya-Allah kita lepas dah settle semua kelas gapo semua ni saya akan share recording session ni dengan PIC masing-masing dan insya-Allah PIC masing-masing akan share lah akan kongsilah kepada tuan-tuan perempuan semua. Okey, jelas cik. Terima kasih. Harap dapat membantu. Okey, pasal tadi ada Abel ke Cik yang tadi tanya gapo maksudnya konten lah kata detail gapo kena ada dalam rancangan perniagaan. InsyaAllah sekejap lagi untuk session lepas session pukul 11.30 nanti saya akan share secara detail ni lah, detail bertulis lah strategi membina rancangan perniagaan. Okey, untuk kita ke secara general dulu, nanti kita ke next hari lain tu kita fokus kepada setiap topik juga. Setiap elemen yang ada dalam rancangan perniagaan ni. Saat ni sebagai pengenalan dululah sebab takut ada hot top besok. Kadang-kadang kita nego saja je kan, kita nego dulu. Kalau saya dulu pun tak ada dah rancangan perniagaan dulu masa tak tahu tadi nego-nego tu, lepas tu baru dengan pengalaman tu baru kita tahu benda tu penting. Jadinya nanti kita akan share lah strategi membina rancangan perniagaan ni untuk mudahlah untuk tuan-tuan puan-puan nak buat, nak tengah buat kalau dulu untuk bisnes ada dah ataupun bisnes nanti tuan-tuan nak join semualah. Puan ada markah ke jawab aku ni saja tanya. Tak ada markah Kak, cuma kita nak tengok kita nak kita nak ambil kedatangan lah, kita kadang-kadang kita nak kedatangan dengan kefahaman sama ada siapa kedok saya royak ni, macam takutlah untuk kita nak tengok juga, takut kita kena improve ke masa hadapan kan, kita ada banyak session lagi kan. Jadinya kita nak tengok interaksi antara kakak-kakak abe-abe juga. Nak tengok macam faham ke slide kelas kita kali ni. Tak tahulah tu betul ke dok salah tu. Tak apa Kak, asal jawab kata. Tapi jawab pun tengoklah kita nak kena faham lah. Kalau salah nak buat gana kan. Kita nanti kalau kata tak faham balik kita akan share recording dengan PIC lah. Assalamualaikum semua. Okey ke semua? Waalaikumsalam. Tak ada, kita tunggu ada lagi orang ada lagi kakak-kakak abang-abang baru nak masuk, kita tunggu dia masuk dulu. Mana-mana yang baru masuk tu minta isi pool sambil kita tunggu lagi ramai-ramai masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey ke semua? Siapa panggil? Waalaikumsalam. Cukup rehat dah deh. Tadi kita fokus kepada pengenalan membina rancangan perniagaan. So, untuk session ni kita nak sambung balik kepada strategi membina rancangan perniagaan. Maksudnya kita nak cerita pasal gapok kena ada lah secara generalnya dalam membina rancangan perniagaan. Kita masuk kepada garis panduan dalam menyediakan rancangan perniagaan. Mula-mula sekali adalah kita nak buat rancangan perniagaan ni, kita kena ada part untuk menyatakan tujuan rancangan perniagaan dibuat. Okay, kalau kita buat apa-apa benda ni mesti ada tujuan dengan pengenalan dia dulu. So akan ada section pertama untuk tujuan rancangan perniagaan dibuat. Dan section kedua pula kita akan ada pengenalan projek dan perkhidmatan. Projek ataupun produk gapo kita tengah ada lah ni lah, senaraikanlah segala projek ataupun perkhidmatan yang ada.
Okey. Dan juga dalam rancangan perniagaan ni kita perlukan profil dan latar belakang usahawan. Semualah secara detail pasal usahawan tu dan juga latar belakang perniagaan. Dan ada juga bahagian aspek pengurusan yang kita cerita tadi awal-awal, kita kena detailkan juga aspek pengurusan. Okey, poin yang seterusnya yang kena ada dalam rancangan perniagaan adalah aspek perkhidmatan dan pengeluaran. Aspek perkhidmatan dan pengeluaran ni kita refer kepada daripada proses lah, daripada kita ambil barang, kita proses, kita keluarkan kepada pelanggan semua. Dan seterusnya adalah aspek pemasaran, aspek yang penting juga, sangat penting dalam sesuatu perniagaan. Seterusnya aspek keuangan dan aspek sumber pembiayaan cagaran. Lepas tu last kali kita akan ada penutup dan juga justifikasi ni, maksudnya kita menguatkan balik apa yang kita cakap keseluruhannya dalam rancangan perniagaan ni. Okey, sekarang kita akan masuk secara lebih terperinci lah kepada setiap poin atau subtopik ni. Tujuan perancangan perniagaan. Bahagian tujuan perancangan perniagaan ni kita kena nyatakan spesifik sama ada rancangan perniagaan kita ni disediakan untuk apa. Banyak tujuan kan. Nak ada biaya pembekal ke, untuk pelanggan ke, untuk buat projek baru ke. Contoh macam kita nak dapatkan biaya daripada bank ataupun institusi keuangan, kita kena mention siap-siap dekat rancangan perniagaan awal-awal tu, kita buat ni khusus untuk pembiayaan. Untuk tujuan memohon biaya keuangan dari institusi keuangan atau yang berkenaan ni, kita kena jelaslah kenapa tujuan kita buat tu kenapa. Kita nak dapatkan biaya tu kenapa, untuk apa. Semua kita kena senaraikan lah. Contohnya kita nak dapatkan biaya tu untuk membeli mesin-mesin. Contohnya sebelum ni kita berniaga secara pembuatan manual. Contoh kita buat sambal secara manual. Bila dah besar, kita nak adakan mesin untuk menggaul sambal itu, untuk packaging semua. Dan kita kena bagi tahulah tujuan kita buat rancangan perniagaan ni untuk mendapatkan dana bagi peralatan semua tersebutlah secara detail lah. Dan juga sama ada kalau kita nak rancang pelaksanaan projek baru pun sama. Kita kena detailkan pelaksanaan projek baru tu. Ataupun kalau kita nak jadikan garis panduan perniagaan sebagai kegunaan kita sendiri, kegunaan kaki tangan sendiri pun kita nyatakan. Yang mula-mula sekali tu yang penting tujuan rancangan perniagaan itu diadakan. Kita masuk lepas kita nyatakan contoh page pertama tu kita nyatakan tujuan ataupun secara detail lah tujuan perancangan perniagaan itu dibuat. Kita masuk kepada bahagian pengenalan. Pengenalan ni perlu memberi gambaran ringkas dan spesifik berkenaan aktiviti utama perniagaan dan maklumat-maklumat berkaitan. Sebagai panduan, bahagian ini tidak perlu melebihi separuh muka surat dengan maklumat-maklumat seperti berikut. Maksudnya kalau bahagian pengenalan ni kita gambarkan secara ringkas bisnes kita ni pasal apa. Dan kalau kita ada aktiviti yang khusus, contohnya membekalkan khidmat delivery, kita highlightkan benda tu. Dan contoh yang kita perlu masukkan adalah jenis atau aktiviti perniagaan yang dicuburi, trend pasaran dan potensi yang menjustifikasikan projek ini. Maksudnya bila kita dah pilih satu projek atau perkhidmatan ni, kita kena bagi tahu juga kita kena tengok juga trend pasaran sekarang dan potensi projek ni sekarang, sebab kita perlu tegaskan dalam bahagian pengenalan ni bahawasanya projek atau perkhidmatan yang kita pilih ni mampu survive, mampu berdaya saing dalam pasaran semasa. Lepas tu kita masuk kepada poin yang seterusnya yang perlu ada adalah latar belakang usahawan. Usahawan adalah tunggak utama dalam sesuatu perniagaan. Kita kena ada bos, kita kena ada peneraju dalam sesuatu perniagaan. Jadi kita perlu senaraikan secara detail siapakah usahawan yang meneraju perniagaan tersebut. Contohnya nama penuh kita, kad pengenalan, tarikh lahir, jantina, alamat tetap. Alamat tetap ni kalau boleh gunakan alamat surat menyurat, sebabnya memudahkan untuk mana-mana pihak untuk kontak kita sama ada melalui surat ataupun apa-apalah untuk cari kita di alamat kita, nombor telefon dan email. Email, pastikan email itu email profesional.
Contoh macam nama saya akan buat nashrah@gmail.com ke apa ke. Kita tak nak Cik Melo ke Cik Bunga ke, kita tak nak. Sebab benda tu tak profesional, sebab kita sebagai usahawan, kita sebagai peneraju bisnes, jadi kita kena buat email yang formal sikit lah supaya orang yang berkepentingan kepada rancangan perniagaan ni tengok, okey, nampaklah kita tu profesional dalam buat bisnes ni. Lepas tu taraf perkahwinan dan kelulusan akademik, kursus yang pernah dihadiri, apa-apa kursus yang kita pernah ada CJ ke, ada CJ penyertaan ke apa, semua masukkan dekat situ. Benda ni penting untuk menunjukkan kepada orang yang berkepentingan terhadap rancangan perniagaan ni, kita sebagai usahawan ni berusaha menambah knowledge, menambah pengetahuan. Maksudnya setiap kursus yang kita hadir tu pastinya kita belajar benda yang baru ataupun kita menambah ilmu dalam menjalankan bisnes kita. Jadinya pihak yang berkepentingan tu akan nampak usahawan ini sentiasa update diri dan sentiasa menambah knowledge lah berkaitan perniagaan mereka. Dan kalau kita ada CJ kemahiran, apa-apa kemahiran juga kita masukkan juga dalam rancangan perniagaan tersebut. Ataupun perniagaan kita ada lesen-lesen tertentu. Contohnya macam tadi kita import beras siam, kita ada lesen untuk perimportan tu, kita masukkan juga benda tu supaya benda tu akan menarik minat orang terhadap rancangan perniagaan kita. Kalau ada pengalaman sebelum ini yang usahawan pernah bekerja di mana-mana ataupun mengendalikan mana-mana bisnes, boleh juga masukkan untuk menunjukkan pengalaman kita dalam mengendalikan bisnes dan membuktikan ataupun menegaskan yang kita mampu untuk bawa bisnes ini ke masa hadapan. Okey, seterusnya kita masuk kepada poin seterusnya, latar belakang dan maklumat perniagaan. Latar belakang dan maklumat perniagaan ni sangat penting dalam rancangan perniagaan sebab kita nak terangkan pasal perniagaan kita. Jadi kita kena ada benda ni untuk jelaskan apakah perniagaan yang kita jalankan. Assalamualaikum Cik. Tadi Ya. saya lain masalah sikit. Boleh ulang balik tak? Siapa mana? Boleh. Siapa mana tu Nusara Today? Ni baru masuk sebab tadi lain tu okey. Dah tak okey. Bolehkah kita ulang sekejap sebab tak jauh lagi ni. Kita masuk kepada okey, sini je lah. Okey. Okey, dengar bolehkah Nusara tu? Boleh. Tadi slide pertama tu saya tunjukkan poin-poin yang ada dalam rancangan perniagaan. So kita masuk poin pertama dah. Okey, poin pertama ni tujuan rancangan perniagaan. Mula-mula kita buat rancangan perniagaan tu, muka depan dia lah, muka surat dia pertama tu, kita kena tulis berkaitan tujuan rancangan perniagaan ni buat. Sebab session sebelum ni saya banyak tujuan rancangan perniagaan ni dibuat. Kita ada hot basic, kata kita buat yang basic dah ada, tapi tujuan yang kita nak buat sekarang ni contoh untuk biaya. Jadi kita kena edit supaya rancangan perniagaan tu sesuai dengan tujuan rancangan perniagaan kita nak ni. Contohnya kalau kita nak mohon biaya keuangan daripada institusi keuangan ataupun bank, kita kena jelaskanlah tujuan kita untuk mendapatkan biaya dan kenapa. Maksudnya biaya tu untuk apalah, untuk modal ke, untuk menampung peralatan ke semua. Okey, lepas tu untuk rancangan dan selain tu mungkin untuk merancang pelaksanaan projek baru, dijadikan garis panduan untuk mengurus perniagaan dan lain-lain. Okey, lepas tu kita masuk bahagian pengenalan. Pengenalan ni kita gambarkan secara ringkas sahaja maklumat perniagaan kita dan maklumat perniagaan kita tu mungkin akan mengandungi jenis dan aktiviti perniagaan yang disyukuri, dan kita juga senaraikan trend pasaran dan potensi supaya kita dapat menegaskan projek yang dipilih ini mampu berdaya saing dan mampu bergerak maju ke hadapan. Seterusnya, okey, ni poin yang ketiga, kita kena ada juga latar belakang usahawan, sebab usahawan ni orang yang penting dalam sesuatu bisnes. Kita kena ada nama penuh, kad pengenalan, tarikh lahir, umur. Alamat tetap ini alamat yang sama dengan alamat surat menyurat, nombor telefon, email, profesional email, tarikh perkahwinan, kelulusan akademik, kursus yang pernah dihadiri,
apa-apa kemahiran yang usahawan ada dan juga pengalaman dalam sebarang perniagaan yang dicuburi. Okay, seterusnya, sekarang ni kita masuk tadi kepada latar belakang dan maklumat perniagaan. Kita membuat rancangan perniagaan ni untuk menjelaskan berkaitan perniagaan kita. Semestinya benda ni amat penting sebab kita kena senaraikan secara detail perincian berkaitan perniagaan kita. Pertama, nama perniagaan. Alamat perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan, pastikan perniagaan kita didaftarkan dengan SSM. Status perniagaan sama ada sama ada perkongsian atau sendirian berhad, tarikh pendaftaran perniagaan, nombor telefon, fax atau email. Ya, email pastikan juga email yang sebolehnya menunjukkan nama perniagaan kita. Contohnya kita, nama syarikat kita ABC Trading. Pastikan email tu, melalui email tu parti luar ataupun orang akan kenal bahawa email itu adalah email untuk syarikat kita. Dan pastikan juga usahawan akan perlu membuka akaun perniagaan di mana-mana bank supaya kita asingkan. Ini benda penting bagi bahagian keuangan supaya kita asingkan akaun bank personal dengan akaun bank perniagaan. Okey. Ya, kita tak boleh campur sebab perniagaan adalah satu entiti yang berbeza. Okey, dan juga kita perlu juga senaraikan dalam rancangan perniagaan ni modal asal kita. Modal mula-mula kita start berniaga. Contoh kita berniaga tahun 2010. Berapa modal asal kita dan juga progres modal sekarang daripada seterusnya sampai sekarang. Untuk menunjukkan sama ada kita ada peningkatan modal atau penurunan modal. Ini akan memberi gambaran kepada orang yang berkepentingan untuk menilai kita punya perniagaan. Dan perniagaan kita perlulah berstatus bumi putera dan sekiranya kita ada rekod-rekod kerja perniagaan yang lepas yang dalam contohnya kita ada ABC Trading. ABC Trading ni ada berniaga benda lain yang lepas, mencuburi industri lain. Kita perlu ada rekod-rekod tu untuk menunjukkan kepakaran kita punya perniagaan. Okay, seterusnya. Kita masuk aspek seterusnya, aspek pengurusan. Kita bercakap pasal pengurusan ni adalah pasal cara syarikat kita atau perniagaan kita berjalan lah. Pertama, kalau kita bekerja seorang, kita kena ada struktur pengurusan lah macam mana kita nak handle semua benda tu seorang. Kalau kita ada kaki tangan, contoh kita ada admin, accountant ataupun ada delivery boy ke apa ke, kita kena ada struktur dan carta organisasi supaya orang yang berkepentingan ni tengok kita punya pengurusan ni teratur dan setiap kaki tangan atau setiap jabatan ada tugas-tugas masing-masing yang perlu dijaga. Okey, ni untuk struktur carta organisasi. Sekarang kita masuk aspek pengurusan nombor 2 pula. Okey, senarai pekerja dan kaki tangan yang lengkap. Contoh tadi kita buat carta organisasi, kita letakkan admin siapa, accountant siapa, semua-semua kan. Lepas tu pada bahagian seterusnya kita kena senaraikan pekerja, kaki tangan dan secara lengkap apa yang kaki tangan tu lakukan. Contoh admin. Admin kontrol apa dalam kita punya pengurusan. Accountant jaga apa. Delivery boy jaga apa. Jadi setiap kaki tangan atau departmen tu tahu apa yang mereka perlu buat dan pastikan kerja itu dilakukan dengan terurus lah. Sama juga kita akan senaraikan juga fungsi dan tanggungjawab setiap pekerja semasa keterangan lengkap tu lah. Poin seterusnya adalah strategi pengurusan. Setiap usahawan ataupun sesebuah perniagaan ni perlu ada strategi pengurusan supaya perniagaan itu berjalan dengan lancar. Kalau orang tengok, orang luar tengok kita menguruskan syarikat, kita kena ada setiap step by step. Contohnya kalau pengurusan tu buka, contoh kita ada operation hour. Kita kena pastikan kita tetapkan operation hour tu. Kalau contoh kita perniagaan yang baru buka. Kalau kita sekejap buka pukul 9, sekejap buka pukul 8, pelanggan macam tak tahu, tak tentu. So kalau kita sebagai perniagaan yang baru buka, kita kena pastikan kalau pukul 9 kedai kita buka, pukul 9 dah buka. Pukul 9 dah buka pintu. Sebabnya kadang-kadang pelanggan tunggu nak beli semua. Tu pengurusan tu penting. Okay, kalau kata pukul 5 tutup, pukul 4 tu dah close counter. Tak boleh macam tu sebabnya
pengurusan kita dah tetapkan pukul 5 tutup. So expectation pelanggan pada masa pukul 4 kedai kita tu masih buka. So, strategi pengurusan ni penting untuk tarik pelanggan dan bila pelanggan dah biasa dengan kita punya operasi, dengan kita punya pengurusan, senang untuk dia orang datang balik kepada kita punya perniagaan atau produk. Seterusnya kita masuk aspek perkhidmatan dan pengeluaran. Dalam aspek perkhidmatan dan pengeluaran ni, poin yang pertama kena ada adalah prasarana perniagaan. Perniagaan kita ni fizikal ke online? Kalau fizikal, tempat dia kat mana? Kita kena tulis kat situ lah alamat tetap kita punya prasarana perniagaan. Kalau online, kat mana alamat online kita, ataupun kalau kita ada sosial media yang khusus untuk kita interaksi dengan pelanggan, semua kita boleh senaraikan di situ. Kita masuk poin kedua. Kaedah susun atur. Kalau contoh kita ada kilang, macam tadi kita buat kilang buat sambal. Jadi kita kena senaraikan susun atur kilang kita. Contoh macam floor plan lah. Bahasa Melayunya apa floor plan ya? Kita kena ada floor plan untuk susun atur pejabat dan kilang supaya contoh pihak bank nak tengok. Maksudnya kita dah teratur kita punya barang-barang semua, benda ni akan menggambarkan bahawasanya perniagaan kita akan berjalan lancar sebab pejabat kita, kilang kita, store kita dah teratur, dah tersusun. Benda ni akan memudahkan kita punya perniagaan untuk berjalan lancar lah. Nombor 3. Okey. Peralatan sedia ada secara terperinci. Maksudnya kalau katalah kita buat sambal, sekarang kita manual sahaja. Kita hanya ada dapur yang besar untuk penggunaan kuali besar sahaja. Kita tak ada mesin mengacau, kita kena mengacau manual. Jadinya kita kena bagi tahu peralatan yang sedia ada ni apa. Apa-apa semua, dan kalau kita bercadang untuk menambah peralatan untuk pembaharuan, kita senaraikan juga. Maksudnya cadangan masa hadapan. Apa yang kita nak, peralatan apa. Contoh mesin mengadun, mesin untuk seal botol. Benda tu kita letakkan juga pasal peralatan sedia ada ni. Kalau kita dah ada sebarang peralatan yang dalam kilang kita ataupun dalam pejabat kita lah, kita senaraikan juga. Dan sekiranya kita ada rancangan untuk memajukan lagi perniagaan kita ataupun menautomatikkan perniagaan kita masukkan juga cadangan. Kita cadang untuk dapatkan peralatan apa, semuanya lah, kos semua secara detail, kos pembekal sekiranya kita tahu. Contohnya kita nak ambil pembiayaan daripada bank. Bank nak tengok kita punya kos tu realistik ke tak, pembekal tu daripada mana. Okey, benda tu kena ada dalam kita punya rancangan untuk tambah peralatan ke apa secara detail lah. Okey, lepas tu kita masuk nombor 4. Nombor 4 ni peralatan dan mesin yang diperlukan. Macam saya cakap tadi, kita kena bagi tahu secara spesifik mesin apa, nama apa, ataupun kalau kita dah pilih nama brand apa semua kita dah masukkan dekat situ supaya pihak yang berkepentingan ni boleh tengok dan sesuaikan dengan apa yang kita minta tu lah. Okey, seterusnya proses perkhidmatan dan pengeluaran. Lebih kurang kepada carta aliran kita keluar daripada kita beli barang, daripada kita beli raw material, kita beli bahan mentah, dan daripada kita sediakan kita punya produk ataupun daripada kita beli produk yang dah siap, daripada kita proses, packing, hantar barang dan khidmat pelanggan semua, kita kena sediakan syarta aliran. Benda ni untuk menunjukkan kita punya perniagaan ni sistematik dan terancang supaya benda ni memberi impak positif kepada pihak yang berkepentingan. Okay, contoh ni bahan mentah. Kalau kita ambil produk yang dah siap, okey, kalau kita buat kita buat daripada asal, kita gunakan bahan mentah. Contoh macam saya cakap tadi, buat sambal. Senaraikan juga bahan-bahan mentah yang kita ada dan juga daripada mana kita dapatkan bekalan tersebut. Okay. Seterusnya kita masuk aspek yang antara aspek penting lah dalam rancangan perniagaan, iaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ni adalah aspek yang boleh kata terpenting lah dalam rancangan perniagaan sebab bila kita ada produk, bila kita ada perkhidmatan, kita kena pasarkan supaya orang tahu produk kita ni
Adanya dalam bahagian ni kita perlu nyatakan maklumat-maklumat asas berkaitan aspek pemasaran seperti pasaran sasar kita. Kalau kata kita ada produk gapo-gapo, mesti kita ada target. Kita nak jual ke siapa? Kita nak jual kawasan siapa? Contoh kata kalau saya duduk bahagian Kota Baru, benda pertama orang yang saya akan sasarkan adalah orang Kota Baru. Kalau saya jual secara fizikal lah. Kalau saya jual online, mungkin saya sasar kepada seluruh Malaysia yang boleh saya guna postage. Dan pasaran sasaran, kawasan sasaran, pasaran samalah. Pasaran sasaran ni, saya utang balik pasaran sasaran ni fokus kepada siapa? Maksudnya kita fokus kepada orang muda, orang tua ke apa ke contoh kita jual barang untuk sambal tadi, macam contoh sambal lagi kan. Sambal kita sasarkan kepada seluruh umur sebab dia adalah makanan yang ruji lah kata bagi orang Malaysia kan. So kita kena ada pasaran sasaran macam tu. Dan saiz pasaran. Kita boleh letak target berapa yang kita target mula-mula saiz pasaran ni. So, kalau bila rancangan perniagaan kita dah maju, kita mungkin boleh ubah balik saiz pasaran tu berdasarkan kemajuan perniagaan kita. Dan juga status persaingan. Okay, berbalik kepada status persaingan. Apabila kita membuat sesuatu perniagaan, kita kena kaji juga persaingan kita. Jadi kita kena buat sedikit analisis berkaitan status persaingan, sama ada kita ni mampu tak bersaing kalau kita masuk dalam industri itu. Jadi kita masuk status persaingan ni, kita kena kaji pesaing kita. Pastikan kita kenal pesaing kita dan kita tahu kelebihan dia supaya kita dapat buat strategi supaya kita mampu bersaing dengan kelebihan yang dia ada tu. Dan kita juga perlu masukkan juga dalam pemasaran ni anggaran dan ramalan jualan atau perkhidmatan. Contoh kita dah ada pasaran sasaran, kita dah ada tawasan, saiz pasaran, dah ada pesaing, kita boleh ramalkan. Contoh kalau kita baru buka bisnes ataupun dah lama, dalam tempoh masa sebulan ataupun setahun, kita letakkan ramalan, target jualan kita atau perkhidmatan kita mampu buat. Sama ada 50%, 90% berdasarkan analisa yang kita buat pada pasaran semasa lah. Dan yang paling penting adalah kaedah promosi. Kaedah promosi ni kita pastikan kita buat promosi ni seedar dengan arus pemodenan sekarang. Contoh pada masa sekarang ini promosi lebih fokus kepada promosi online. Contohnya sosial media seperti Instagram, Facebook ataupun status WhatsApp dan sebagainya. Kalau dulu kita boleh pasarkan guna banner ataupun signage, tapi sekarang lebih kepada kemajuan industri teknologi. Jadi kita sebagai usahawan pastikan kita masukkan kaedah promosi yang bersesuaian dengan industri dan kemajuan teknologi semasa. Supaya bila orang yang berkepentingan tengok kita punya rancangan perniagaan ni, dia tahu kita ni mengikut arus edaran semasa dalam memasarkan produk kita. Okey, lepas tu kita masuk kepada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ni kita kena buat analisa sama ada target pasaran kita semua ni lebih menggunakan apa. Contoh target pasaran kita orang muda ataupun orang dewasa yang biasa melalui internet. Jadi strategi pemasaran kita mesti lebih kepada ke arah itu untuk menarik mereka. Contohnya katalah mereka aktif dengan grup WhatsApp, grup Telegram ataupun Facebook. Kita lebihkan pemasaran kita ke arah itu. Okay, dan kita juga boleh meminimaliskan kos pemasaran kita dengan menggunakan internet ataupun sosial media pada masa sekarang lah. Dan pembukusan. Aspek pemasaran ni kalau tengok contoh sekarang, usahawan-usahawan sekarang dia lebihkan untuk mencantikkan pembukusan produk dia. Kalau kita tengok, kalau saya sebagai pelanggan, saya suka tengok benda yang cantik. Contoh kotak yang cantik, plastik yang cantik. Jadi kita kena juga invest dalam bahagian pembungkusan ni. Dalam tu kita detailkan lah sekarang kita buat macam mana proses pembungkusan kita. Kalau kata kita buat plastik biasa ke apa, kita mungkin boleh masukkan cadangan untuk masa akan datang. Cadangan untuk pengimprovean. Dalam setiap apa yang kita letak tu kita kena tulis cadangan untuk kita mengimprovekan lagi kita punya rancangan perniagaan. Dan juga kita pergi kepada strategi peletakan harga dan keuntungan.
Okay, kalau kita berniaga ni kita nak untung kan. Kita memang nak untung kalau kita berniaga. Tapi kita kena tengok strategi pemasaran kita. Kita letak harga tu kalau boleh ikut adalah semasa. Jangan macam orang lain jual RM10. Kita nak jual RM5. Itu kalau secara generalnya ia merosakkan pasaran produk semasa itu. So mungkin tidak elok untuk produk tersebut. Maksudnya orang akan main harga. Jadinya kita letak harga itu berdasarkan sasaran semasa, cuma pastikan ada juga ada keuntungan, contoh 30%, 50%, supaya keuntungan tu berbaloi untuk cover balik kita punya kos untuk dapatkan produk tersebut. Kita masuk kepada aspek keuangan. Aspek keuangan ni adalah antara yang terpenting juga, sebab kalau apa-apa bisnes kita akan tengok aspek keuangan sebab dia melibatkan untung, modal, kos dan pengurusan dan sebagainya. Aspek kalau kita nak yakinkan pembiaya ataupun pembekal ataupun pelabur, aspek keuangan adalah benda utama yang pihak tersebut akan lihatlah dalam rancangan perniagaan kita. Bahagian aspek kewangan ni memerlukan maklumat berkenaan perniagaan seperti berikut. Contohnya penyata kos pelaburan projek. Kalau kita nak buka projek ataupun kita dah ada bisnes sekarang, kita kena nyatakan kos pelaburan tu daripada mana. Daripada kita sendiri, sama ada kita dah ada pembiayaan daripada pihak bank ataupun daripada pelabur, ataupun harta tetap kita ataupun modal pusingan yang kita rolling untuk bisnes. Dan juga kita kena nyatakan belanja praoperasi, belanja yang sebelum masa mula-mula kita nak buat bisnes, kita tak register lagi bisnes tapi kita dah incur cost, kita dah ada cost untuk set up bisnes tu. Kita kena masukkan juga dalam kita punya penyata benda tu. Dan juga penyata untung rugi semasa. Setiap tahun atau setiap bulan kita kena sediakan penyata untung rugi semasa untuk tengok status perniagaan kita lah, sama ada benda tu dapat untung ke dapat rugi ke, supaya kalau ada apa-apa yang nak betulkan ataupun nak tingkatkan untung, kita boleh tengok dekat situ untuk pembaharuan. Dan paling utama adalah penyata aliran tunai semasa. Kita ada duit modal dan kita kena record aliran tunai modal tu ke mana, lepas tu duit tu masuk balik ke tak, modal kita itu dapat rolling ke tak. Kita kena tengok aliran tunai sebab benda ni benda utama untuk kita jaga supaya bisnes kita mampu kekal dan survive sampai ke masa hadapan lah. Dan juga kita juga perlu ada kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni kita refer kepada senarai balance sheet antara kunci kira-kira ini mengandungi contohnya penyataan aset syarikat kita. Kunci kira-kira lebih kepada kedudukan keuangan. Contoh kita ada aset. Kita kena record aset kita. Aset yang di bawah perniagaan, bukan aset persendirian ya. Yang kita bercakap ni aspek keuangan perniagaan, different entity berbeza ya. Contoh kita ada beli mesin untuk perniagaan kita. Kita kena masukkan mesin tersebut. Lepas tu kalau kita ada pemiutang, ada penghutang yang kita berhutang lah kata, kita ada pembiayaan, kita ada penghutang daripada pelanggan semua, kita kena masukkan dalam kunci kira-kira. Dan kalau kita ada apa-apa hutang daripada pembekal pun kita kena masukkan dalam tu untuk tengokkan kedudukan keuangan semasa syarikat kita. Supaya benda ni, supaya orang yang berkepentingan tu nampak status keuangan semasa syarikat. Okay, lepas tu analisa keuangan. Analisa keuangan ni lebih kepada kita analisis kos kita, belanja kita, sama ada kos itu dapat dikurangkan atau tidak. Kalau tu kita senaraikan dulu kos sekarang dan kita senaraikan juga rancangan untuk meminimaliskan kos sekarang ataupun cara-cara lah untuk mengurangkan kos. Dan pasal belanja pula, kita senaraikan belanja yang kita selalu yang selalu kita ada sekarang dan juga cadangan macam mana kita menjimatkan belanja tersebut. Contohnya untuk bahagian promosi. Sebelum ni kita guna katalah untuk bisnes kecil 1,000 tapi kita kurangkan kepada 800 sebab kita dah guna online. Benda tu kadang-kadang online ni free marketing. Jadinya
kita dapat kurangkan perbelanjaan kita. Okay. Sumber pembiayaan dan cagaran. Kalau contoh bahagian ni kita sebagai bisnes yang dah besar, contohlah dah ada 2-3 cawangan, kita dah ada sumber pembiayaan ataupun kita ada cagaran perniagaan. Kita kena senaraikan juga. Contoh kalau pembiayaan ni pertama kita modal sendiri. Kita senaraikanlah modal sendiri tu berapa, daripada bila modal sendiri kita letak kan. Kalau kita ada tambahan modal sendiri, bila kita tambah modal tu semua kita kena letak. Kejap ya, ada orang angkat tangan. Ada peserta angkat tangan. Okay. Lepas tu kalau ada pinjaman, kita kena letakkan juga pinjaman tu daripada siapa, tarikh pinjaman secara detail lah, tarikh pinjaman, tarikh bayaran balik dan juga sebagainya. Sama juga untuk sewa beli dan lain-lain. Kalau kita ada cagaran-cagaran, contohnya tanah, penjamin atau lain-lain, kalau kita ada buat pinjaman, kita ada penjamin. Kita kena senaraikan kita kena nyatakan tanah mana yang dicagarkan, ada anggaran cagaran tersebut, anggaran jumlah cagaran tersebut. Saya tak boleh tulis dalam mesej. Ada tulis? Nak ayat ke apa tu Kak? Nak tanya kalau macam kita dapat mesin tu bantuan, termasuk dalam tu juga kah? Termasuk dalam harta juga kah? Mesin Boleh untuk tulis dalam kira-kira juga kah? Bantuan KJLW mesin kau apa gitu. Kalau bahagian mesin tu kita dah dapat bantuan, dah dapat bagi kita kan mesin tu, benda tu akan jadi aset kita lah. Jadi kita kena masukkan lah juga mesin tu dah sebagai aset syarikat. Okey, terima kasih. Okey. Bahagian last sekali tu bahagian rumusan dan justifikasi. Tadi kita cerita secara detail lah pasal kita punya bisnes, pasal kita punya aspek pemasaran, macam mana kita basar produk bisnes kita, macam mana kita jaga keuangan bisnes kita supaya nampak bisnes kita tu survive lah. Lepas tu nampak kita punya keuangan syarikat tu elok untuk menarik minat orang yang berkepentingan. Bila dah last kali tu kita rumus balik. Kita macam orang kata kita ringkaskan balik apa kita wayak tadi tu dengan memberi alasan yang kukuh. Contoh kita nak buat pinjaman untuk dapatkan mesin lah katakan. Kita dah ada mesin satu tapi kita nak lagi mesin lain sebab kita nak tambahkan production. Kita kena letak dalam bahagian rumusan tu alasan yang kukuh meyakinkan pihak-pihak, contoh pihak bank atau institusi yang nak bagi biaya tu daya maju projek dan perniagaan tersebut. Maksudnya dengan kita bagi cara pasaran kita sekarang, lepas tu kalau kita nak tambah produk tu, cadangan pemasaran kita akan datang. Lepas contoh kalau pengurusan kita, sebelum ni kita urus secara A. Lepas tu kalau cadangan dia, kalau kita dapat dan biaya semua tu kita nak tambah baikkan pengurusan. Jadi kita kukuhkan lagi dengan benda tu supaya pihak tu nampak kita ada usaha dan ada plan ataupun ada rancangan untuk memajukan projek dan perniagaan ini. Lepas tu alasan tu pastikan munasabah supaya mereka yakin untuk berikan pinjaman. Contoh nak bagi pinjaman ke, nak bagi mesin ke apa ke, nak bagi lesen ke apa, benda tu kena yakinkan pihak tu lah. Dia macam satu perenggan rumusan sahajalah. Perkara yang perlu diambil kira dalam menyediakan rancangan perniagaan. Benda yang utama untuk kita fikir dalam menyediakan rancangan perniagaan ni, benda pertama kita jalankan kaji selidik persekitaran. Kita kena tahu persekitaran kita kena tahu keadaan semasa. Contoh kalau kita nak buat bisnes dalam masa pandemik COVID ni, kita kena tahu apa yang mampu survive untuk COVID ni. Kita boleh cuba selidik-selidik rancangan apa yang mampu survive untuk COVID ni dan juga yang sesuai dengan keadaan semasa lah. Sentiasa menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Dalam rancangan perniagaan ni, kita guna ayat ringkas-ringkas je. Asalkan maksud yang kita nak sampaikan tu sampai. Dan jelas, sebab orang yang baca rancangan perniagaan ni, kadang-kadang bukan orang yang berniaga. Jadi benda tu kena jelas dan ringkas lah. Lepas kita dah buat, daripada kita ada rangka rancangan perniagaan ataupun kita dah buat, pastikan kita dapatkan pandangan dan teguran daripada orang lain. Sebab bila kita tengok kerja kita atau rancangan kita rasa benda tu dah lengkap. Jadinya saya nasihatkan dapatkan pandangan dan teguran orang lain, mungkin daripada orang yang berpengalaman daripada segi bisnes ataupun sekiranya kita tahu, kita kenal sesiapa yang biasa dengan bank ataupun sebagainya, kita boleh dapatkan pandangan mereka.
sama ada rancangan perniagaan kita itu sudah cukup lengkap atau perlukan penambahbaikan. Dan pastikan apa yang kita masukkan dalam rancangan perniagaan tersebut disahkan dengan maklumat dan data sokongan. Contohnya apa yang kita masukkan dalam pengurusan, kita perlu disahkan dengan catat organisasi dan sebagainya. Kalau kita ada bahagian pengurusan, perkhidmatan, kita kena pastikan floor plan yang kita bagi tu sama dengan office kita atau kilang kita, sebab kadang-kadang kalau kita nak buat permintaan daripada bank ni, pihak bank akan pergi cek di kilang kita. Pastikan ada supporting document, sokongan tambahan. Kalau contoh kita nyatakan penyata keuangan dan sebagainya, kita pastikan kita simpan segala-gala resit, segala-gala perjanjian. Sama ada kita ada perjanjian dengan bank sebagai biaya, ada perjanjian dengan pembekal sebagai pemberi kredit, ataupun ada perjanjian dengan orang yang melabur dan memberi modal. Pastikan benda tu ada black and white, kata, ada hitam putih. Sebab apa-apa yang berkaitan perniagaan ni kena ada hitam putih. Tak boleh cakap, tak boleh verbal je. Sebab benda ni perlu didokumentasi. Dan pastikan andaian yang dibuat adalah munasabah. Pastikan ramalan apa-apa ramalan yang kita buat tu berpatutanlah dan munasabah dengan pada masa akan datang. Dan elakkan dari terlibat dengan kos yang terlalu banyak pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Contoh kita nak macam tadi pasal keuangan. Kita kena analisis kos dan juga perbelanjaan kita. Contoh bahagian pemasaran, kalau dulu kita perlu mengeluarkan banyak duit untuk pemasaran, untuk letak banner, untuk letak saya sebut separuh orang kenal kita. Tapi pada masa sekarang, kita dah ke arah kemajuan teknologi maklumat di mana internet di hujung jari. Jadi kita kena masukkan juga dekat situ supaya orang yang berkepentingan ni nampak kita berusaha untuk memajukan pemasaran syarikat kita, tetapi dalam masa yang sama mengurangkan kos. Bagi kalau faham-faham, Encik semua tahu yang kalau internet kita boleh guna apa-apa sahaja secara free dengan hanya ada internet. Di situ kita akan kurangkan perbelanjaan pemasaran. Dan kita kalau boleh highlightkanlah benda tu dalam rancangan perniagaan yang sekarang sebab dia bersesuaianlah dengan situasi pandemik sekarang. Okey. Ciri-ciri rancangan perniagaan yang baik. Secara keseluruhannya, kalau kita nak tahu rancangan perniagaan ni kita dah elok, dah okey lah, maksudnya dah ada semua benda. Pertama adalah spesifik. Rancangan perniagaan kita ni kita kena tahu kita buat untuk apa. Tujuan pertama tadi, tujuan untuk kita sendiri ataupun untuk bank ataupun untuk pembekal. Tujuan tu kena spesifik. Jadi bila kita dah ada tujuan yang utama, penerangan dan elaborasi dalam rancangan perniagaan kita kena merujuk kepada tujuan tersebut lah. Sebab kita ingin menarik minat orang yang kita ingin membagi rancangan perniagaan tersebut. Dan satu lagi measurable. Measurable ni boleh diukur, maksudnya logik lah benda tu. Kalau kata untung ataupun penyata keuangan, semua benda tu kita boleh ukur betul ke tidak. Dan satu lagi achievable, keboleh sampaian. Maksudnya kalau kita ramalkan ataupun cadangan kita cadangkan untuk tambah lagi mesin. Logik atau tidak, benda tu boleh tak kata nak tambah mesin, sesuai tak dengan projek kita sekarang. Okey, dan satu lagi realistik. Kalau contoh kita punya ramalan ataupun cadangan untuk pembaharuan kita yang kita letak dalam kita punya rancangan perniagaan ni, biarlah realistik. Maksudnya tak logik lah, tak terlampau-lampau sangat. Maksudnya dalam masa yang kita letak tu dalam 1 ke 5 tahun tu, benda tu boleh dicapai. Okey. Time bound ni pula maksudnya rancangan perniagaan kita ni boleh survive dalam masa sekarang. Maksudnya kalau kata kita nak survive dalam masa 5 tahun, dengan rancangan perniagaan kita tu, benda tu boleh diaplikasikan dalam masa 5 tahun. Maksudnya rancangan perniagaan kita boleh survive daripada masa ke semasa lah. Okay, sekarang dah pukul 12.30. Kepada tuan-tuan yang nak pergi solat Jumaat boleh bersurai dulu saya rasa, sebab kita dah habis ni. Nak minta buka video dulu, boleh nak screenshot untuk kehadiran. Buka kamera. Semua kita nak screenshot. Senyum. Okey dah. Okey, mana-mana lelaki yang nak pergi solat Jumaat ada tu boleh keluar dulu Jumaat ni. Hari Jumaat ni Okey. Kalau ada soalan boleh tanya deh.
Sebab kita Telah dah sabar, habis ke? dah lagi kita pukul 1 tapi kita bagi orang lelaki bersurah dulu sebab nak sedia untuk solat Jumaat. Assalamualaikum, Cik. Ha. Assalamualaikum, Cik. Saya nak tanya. Hok macam sumber pembiayaan dan cagaran tu kan? Aha. Macam hok modal sendiri, pinjaman, sewa beli dan lain-lain tu kan? Kita kena nyatakan ke apa dah? Sekejap ya. Sumber biaya dan cagaran tu ya. Okey. Kita nyatakan maklumat lah pasal kalau kita ada sumber biaya. Contohnya ni kita nego guna modal sendiri je. Jadi ni kita royak lah modal tu modal kita sendiri. Lepas tu kita elaborate lah sikit. Kalau kita ada juga pinjaman kita royak. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada cagaran kita juga royak lah juga situ. Okay, Lepas tu kalau kata ada cadangan masa akan datang untuk tambah baik bisnes, kalau kita ada cadangan untuk apply pembiayaan, kita royak juga situ. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Ya, Bisalam. Saya nak tanya pasal untuk pendaftaran perniagaan kan? Adakah perniagaan tu antara ibu dengan anak? Contohnya kedai tu hanya ibu dan anak je yang usahakan. Jadi kita daftar perkongsian ataupun hanya satu nama sebagai manager dan staff. Boleh tu atas usahawan tu sendirilah. Dia nak decide macam mana. Yang penting bisnes tu didaftarkan. Sebab kalau kita nak buat rancangan perniagaan, nak minta apa-apa, registration SSM tu penting. Contohlah kalau kita daftar tu atas nama mak kan, contoh kan. Katakan mak tu dah berumur apa semua, tapi yang jalankan yang buat segala rancangan perniagaan semua tu si anaknya. So adakah dikira macam sebab kan dalam rancangan dia kena letak nama kan, nama semua tu. Adakah alamat orang yang mendaftar SSM tu ataupun alamat orang ataupun nama orang yang menguruskan perniagaan tu? Biasanya kalau macam anak dengan mak, biasanya anak yang akan uruskan banyak benda lah macam tu. Okey, kalau ada boleh, soalan saya tu. Faham, cuma kalau saya bagi pendapat saya lah ya. Kalau pendapat saya, alamat tu kena alamat tempat kita jalankan perniagaan. Contoh perniagaan tu kita jalankan kat rumah kita je. Contoh akak jalankan perniagaan tu dekat rumah akak. Registerkan alamat tu di rumah akak. Sebab apa-apa pasal perniagaan akan guna alamat tu. Macam mana kalau dengan nama? Nama tak ada masalah. Itu atas masing-masing punya ni lah keperluan. Okay. Baik, jawab soalan. Okey. Cik Najib, Nasirah, saya nak tanya. Ya. Kalau macam saya ni kan pengusaha kedai makan. Tapi saya menggunakan lesen PBT, lesen majlis daerah tanpa membuat SSM. Okey, kalau biasanya kita nasihatkanlah untuk register SSM sebab kalau kerajaan bagi geran atau apa-apa, kita kena apply tu, benda tu kita perlukan lesen perniagaan yang lengkap lah daripada SSM. Kalau akak macam, Ya macam saya ni kan dah dua tahun lah, 2 tahun saya dah buka tapi masih menggunakan lesen PBT lah tanpa membuat SSM. Okey, tu tak ada masalah lah kalau akak nak stay macam tu. Cuma kalau akak nak ambil pembiayaan daripada institusi bertauliah lah, contoh nak minta dengan bank ke, nak minta geran kerajaan ke apa ke, kita perlukan lesen SSM tu. Kalau untuk survive biasa ni insyaAllah tak ada masalah dah. Okey, faham. Terima kasih. Okey, kalau lesen SSM tu dah mati, kita nasihatkan boleh pergi baru balik, tapi proses tu kena tanya pihak SSM lah macam mana. Okey, ada peserta jawab dah, boleh buat online lah ni. Tadi ada soalan tanya, kalau lesen PBT dah mati, tak ada masalah dengan SSM. Dia PBT dengan SSM adalah agensi yang berlainan. Lepas tu kalau orang yang baru nak buat lesen SSM, kalau dulu kita kena pergi direct pejabat dia. Kalau sekarang saya tak ada pengetahuan sebab musim COVID, mungkin Encik boleh masuk website SSM sendiri dan boleh tengok dekat situ. Untuk tambahan maklumat berkaitan registration SSM, kalau kita nak berniaga secara sah, kita diwajibkan untuk register SSM.
Dan kalau kita register SSM, kita akan dapat banyak kelebihan lah, antaranya geran-geran daripada kerajaan lah. Contohnya musim COVID ni banyak kerajaan bagi geran untuk small business semua. Kalau kita ada lesen SSM, yang satu advantage untuk kita apply benda tu, untuk kita minta bantuan tersebut. Kalau kita tak ada lesen SSM, kita tak dapat minta geran yang dibagi oleh kerajaan. Okay, saya dah tutup second session quiz. Terima kasih bagi yang isi quiz dia. Dengan ini saya nak ucap terima kasih banyak-banyak mana hok join, mana hok tanya soalan. Okay, mana yang terlebih terkurang saya minta maaf banyak-banyak. Okay. Ada lagi ke? Tak ada contoh ke rancangan perniagaan? Kalau untuk spesifik tu tak ada, tapi cik boleh try Google. Saya percaya banyak contoh-contoh rancangan perniagaan yang ada. Mungkin kita boleh ubah kepada ni lah, untuk sesuai dengan perniagaan kita lah. Kalau ada duit keluar masuk, wajib buat current account. Okey, kalau untuk business, kalau untuk pasal current account, saya jawab kejap ya. Pasal current account, ada orang tanya, Cik Nur Syagrina tanya, kalau ada duit keluar masuk memang wajib buat current account ya. Kalau kita pergi bank, kita kata nak buat account business, dia akan terus masuk current account. Sebab current account membenarkan transaksi yang duit keluar masuk. Okay, sekarang contohnya kalau Maybank, kalau kita berniaga guna personal account, biasanya orang bank akan detect kita dan akan buat sell makan lah, sebab banyak sangat duit keluar masuk dan kemungkinan account kita akan di-block. Okey, saya nak end session . Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian semua. Terima kasih untuk join. Untuk esok, kita akan start pukul macam biasa. Tetapi kalau ada sebarang perubahan di kemudian hari, pihak PIC masing-masing akan maklumkan kepada pihak peserta lah. Boleh ya? Okey. Kalau tak ada perubahan, masuk macam biasa esok ya. Jumpa esok. Assalamualaikum. Sama-sama.